Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama menyambung lagi pelajaran kita Syariah UBD tingkatan 3. Jadi hari ini kita nak sambung lagi dalam bahagian puasa, yang mana sebelum ni Ustaz dah terangkan tentang rukun puasa dan sunat-sunat puasa, perkara-perkara yang disunatkan ketika kita berpuasa. Hari ini kita sambung lagi makruhatu as-saumi. Makruhatu, perkara-perkara yang dimakruhkan. Perkara yang dimakruhkan as-saumu, as-saumi ketika berpuasa. Apakah perkara-perkara yang makruh kita lakukan ketika kita berpuasa? Yang pertama, al-ihtilamu. Pertama, al-ihtilam, maksudnya kita berbekam. Al-ihtilam dengan makna berbekam. Al-ihtilamu, berbekam. Yang kedua, ta'jirul iftari. Ta'khirul iftari dengan makna ta'khir, melambatkan ataupun kita melewatkan al-iftar, berbuka. Jadi melambatkan berbuka pun dikira dalam makruh. Jadi kita dah azan, orang dah azan kat masjid, lepas tu kita lambat-lambatkan 10 minit lepas orang azan baru kita nak makan, baru kita berbuka. Itu tak boleh, itu dimakruhkan. Yang ketiga, ta'jilus sahuru. Ta'jilu as-suhuri. As-sahuri. Ta'jilus suhuri, kita menyegerakan. Ta'jil dengan makna menyegerakan. As-sahuri, menyegerakan bersahur. Menyegerakan bersahur pun termasuk dalam perkara yang makruh juga. Sebab apa makruh? Sebab Nabi menyuruh kita melambatkan sahur. Sebab apa? Ada banyak fadilat. Kita bersahur pun banyak fadilat, melambatkan. Itu melambatkan. Kita kena melambatkan sahur, tak boleh mencepatkan sahur. Dan seterusnya, yang keempat, perkara yang makruh. Yang keempat adalah as-siwaku ba'da zawali. As-siwaku dengan maksudnya bersugi. Ba'da zawali, selepas waktu zuhur, ataupun selepas gelincirnya matahari, waktu zuhur. Azan kerja zuhur, kita nak gosok gigi ataupun bersugi, tak boleh. Itu makruh juga. Yang kelima, al-mubalaghatu fil madmadati. Al-mubalaghah iaitu kita berlebih-lebihan. Fil madmadati, ketika kita berkumur-kumur. Kita melebih. Disunatkan 3 kali je. Kita buat 8 kali. Sebab bulan puasa sedap kan. Bulan puasa sedap pula, kena air pula dalam mulut. Kita buat 8 kali berkumur-kumur. Tak boleh. Disunatkan 3 kali saja. Dan wal istinsyaki, dan kita memasukkan air ke dalam lubang hidung secara berlebih-lebihan. Kita berkumur tadi, lepas tu kita masuk air dalam lubang hidung. Berlebihan juga pun tak boleh. Itu pun masuk dalam perkara yang makruh juga. Sunatnya 3 kali je, tapi kita masukkan lebih 8 kali kita masukkan kan. Itu tak boleh lah. Yang keenam, al-qublatu. Yang keenam, al-qublatu wal mu'annafatu.
Al-qublatu berciuman. Ciuman. Wal mu'anaqatu, dan kita berpelukan. Tadi yang pertama tadi kita ciuman. Wal mu'anaqatu, kita berpelukan. Wal lamsu, dan kita bersentuh. Liman, bagi orang yang timbul. Bagi orang yang timbul. Liman, bagi orang. Harakati. Sekali. Al-qublatu dengan makna kita cium. Wal mu'anaqatu, dan kita berpelukan. Wal lamsu dengan makna kita bersentuhan, berpelukan. Sama tadi. Wal mu'anaqatu, kita berpelukan. Nombor tadi ciuman, berpelukan. Yang ketiga tu al-lamsu, kita bersentuhan. Liman harakat, bagi sesiapa yang timbul perasaan, timbul perasaan azihi, dengan dia bersentuhan tadi, timbul perasaan syahwatuhu, syahwat. Maksudnya kita berpelukan, berciuman, dan kita sentuh tadi dengan ada syahwat, itu pun diharamkan juga. Ini untuk orang yang sudah berkahwin lah, kan, sentuh isteri ada syahwat, suami sentuh isteri syahwat, isteri sentuh suami dengan syahwat, tak boleh. Itu makruh juga, tak boleh. Yang ketujuh, perkara yang makruh dibuat ketika dalam bulan puasa ataupun kita sedang berpuasa. Yang ketujuh, zuqut ta'ami. Zuqut ta'ami iaitu merasa makanan. Makruh merasa makanan. Ma'adami, dengan cara adami wusuli, tidak sampai, ataupun ketiadaan sampai, usuli sampai, syai'in, sesuatu, ilal khawfi, ke dalam rongga. Maksudnya kita rasa makanan, mak kita suruh rasa makanan, tak boleh lah. Itu pun perkara yang makruh juga, rasa makanan, walaupun dia tak masuk dalam rongga kita. Kita rasa kat lidah je, tapi rasa tu pun makruh walaupun tak masuk dalam rongga, kan. Asalnya batal puasa, tapi masuk dalam rongga, ini makruh saja, kan. Tak boleh buat lah. Benda makruh ni kalau kita tinggal dapat pahala, kalau kita buat tak dapat apa-apalah. Makruh ni kalau kita tinggal dapat pahala, kita buat tak dapat apa-apalah, itu makruh. Okey, yang seterusnya mubtilatis saumi. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tadi makruh. Ni batal. Apa perkara-perkara yang membatalkan puasa? Yang pertama al-aklu wasyurbu amdan. Al-aklu dengan makna makan. Wasyarbu dengan makna minum. Amdan dengan sengaja. Kita makan dan minum dengan sengaja. Itu batal lah, terang-terang kita dah batal dah. Fa'in nasya, maka sekiranya dia telah lupa, wa akala, telah lupa dengan makannya, au syariba, atau telah minum dia lupa, lam betul saumuhu, maka tidak batal saumuhu, puasanya. Dia terlupa, kan. Kalau amdan ni sengaja, tak boleh lah, batal lah puasa. Tapi kalau dia terlupa, contohnya dia dah buka peti ais, dah minum apa semua, dah makan, tiba-tiba pergi depan ruang tamu, mak dia cakap, tak puasa ke? Dia lupa.
dia terlupa tu tidak batalkan puasa. Lam yaftir maksudnya tidak terbatal ataupun tidak terbukalah dia punya puasa tu. Okey, yang kedua usulu ainin ilal khawfi min manfazin maftuhin. Usulu menyampaikan ainin sesuatu ataupun kita memasukkan sesuatu ilal khawfi ke dalam rongga. Ilal khawfi ke dalam rongga min manfazin maftuhin ke dalam rongga dari tempat min manfazin daripada tempat maftuhin yang terbuka ataupun rongga tu dengan makna tempat lah, tempat tu dengan makna rongga, dan kita masukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Contohnya hidung, kita masukkan sesuatu air keluar ke mulut batal, masukkan ke mulut keluar ke hidung batal kan. Orang isap rokok masuk ke hidung, masuk ke mulut, keluar ke hidung, tak boleh, itu batal lah. Sama ada lagi air lagi lah batal, tak boleh. Itu rongga lah. Telinga, mata bukan rongga lah, mata bukan rongga. Ni rongga yang terbuka, mulut, hidung, itu rongga yang terbuka. Yang seterusnya, yang ketiga, al-jima'ul amdan. Al-jima'u dengan makna bersetubuh, amdan dengan sengaja, dia setubuh dengan sengaja, tak boleh, batal. Walau bi ghairi inzal, walau bi ghairi inzalin, walaupun dia tu kan, jima' tu dengan ketiadaan keluar mani, tidak keluar mani pun tetap batal. Dia jima' tapi dia tak keluarkan mani dia, tetap batal jugalah. Keluar mani lagi batal, tak keluar pun batal juga. Baik. Yang seterusnya, yang keempat, perkara yang batalkan puasa, al-istiqa'u. Al-istiqa'atu ai ta'ammudul qai'i. Yang keempat iaitu al-istiqa'atu muntah. Muntah yang macam mana? Ai ta'ammudul qai'i, dia muntah dengan sengaja. Ta'ammudul qai'i, dia muntah dengan sengaja. Dia muntah, iaitu muntah dengan sengaja. Dia sengaja kan muntah tu, tak boleh, batal juga. Tapi tidak sengaja, ustaz macam mana kalau tak sengaja? Tak sengaja tak apalah kan. Yang sengaja, duduk mulut dia sampai sengaja nak muntah kan, tu batal lah. Tapi kalau tak sengaja, tak apa, tiba-tiba dia muntah, tak ada apa-apa pun, lawyer rasa tekak kan, itu tak batal. Yang kelima, perkara yang membatalkan puasa yang kelima ialah al-istimna'u. Al-istimna'u, yang kelima iaitu al-istimna', mengeluarkan mani dengan tangan. Al-istimna', mengeluarkan mani dengan tangan pun batal. Onani kan, keluarkan mani dengan sengaja, batal. Sengaja pun batal. Contoh kalau mimpi ataupun dia keluarkan mani itu dengan tangan, itu pun batal lah. Tak kira lah laki-laki ataupun perempuan, dia onani, batal. Yang keenam, perkara yang membatalkan puasa yang keenam, al-irma'u, hitam. Al-irma'u, hitam. Wasyukru, dan mabuk. Wasukru, mabuk. Al-irma', hitam. Wasukru, mabuk. Iza amma jami'an nahari, sekiranya dia pitam tadi ataupun mabuk tadi sepanjang hari, batal puasa dia.
Dia mabuk atau hitam sepanjang hari, batal puasa dia. Okey, baik. Yang ketujuh, al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Haid, nifas dan wiladah pun termasuk perkara yang membatalkan puasa. Orang perempuan dia datang haid ataupun orang yang bersalin, dia ada darah nifas pun batal. Wal wiladah, orang yang bersalin pun darah yang mengeringi anak tu pun salin batal. Lepas bersalin dia ada darah nifas, itu pun batal juga puasa. Haid tu telak lagi lah batal. Tak boleh. Okay, baik. Itu perempuan kalau datang haid, automatik dia batal. Tak kira pagi ke, petang ke. Petang, lagi 10 minit, lagi setengah jam nak buka puasa. Batal lah puasa dia. Tak boleh. Okey, yang ke-8, al-jununu. Yang ke-8, al-jununu, gila. Walau lahzatan, walaupun sekejap. Gila yang sekejap kan. Dia jadi akal fikiran dia tak betul, sekejap je, walaupun sekejap. Itu pun dikira batal juga, perkara yang batalkan puasa. Gila. Yang ke-9, riddah, iaitu keluar dari Islam. Elok-elok dari Islam, dia riddah buat perkara yang membatalkan akidah dia, ataupun dia kata perkara-perkara yang wajib tapi tidak wajib, itu riddah, keluar daripada Islam, murtad. Itu pun batal juga puasa. Okey. Al-ju'u, al-jawfu, al-jawfu al-maftuhu inda syafi'iyyati huwa. Apakah yang dimasukkan anggota yang terbuka? Al-jawfu itu anggota, al-maftuh yang terbuka, inda syafi'iyyah di sisi ulama imam kita Syafi'i. Apakah rongga yang terbuka tu? Yang pertama, al-famu, iaitu mulut, wal anfu, iaitu anfu dengan makna hidung, wal uzunu, telinga, wal qablu, wal qubulu, itu kubul, belah depan, wal duburu, dan dubur. Yang seterusnya, wa ammal ain, dan adapun ain, mata, falaisa, maka bukan manfazan, rongga maftuhan yang terbuka. Wa in wujida, maka sekalipun wujida, terdapat at'am, makanan, fi halqi, ada di dalam halqum dia, ataupun dia termasukkan benda melalui mata dan masuk ke halqum. Selalunya kita letak air mor ataupun apa-apa kat mata, air mor lah selalunya kita rasa dekat kita punya lidah kan. Ada juga rasa gitu. Itu tidak dikira rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka tadi mulut, hidung, telinga, kubur depan, kemaluan, itu rongga yang terbuka lah tu. Wa dubur. Dubur pun belah belakang kan. Untuk kita tu, tempat yang keluar najis tu pun dikira rongga yang terbuka juga. Dan mata ni, Imam Syafi'i kita kata bukan rongga yang terbuka. Mata ni, dia bukan rongga yang terbuka. Wallahu a'lam. Terima kasih kerana menonton video Ustaz. Kita berjumpa di video yang akan datang. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.